إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة وليد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب افتح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله ta'ala, dan adapun kelebihan ilmu tasawuf ini, maka iaitu semulia-mulia ilmu bangsa agama. Jadi kelebihan ilmu tasawuf adalah semulia-mulia ilmu. Kerana apa musannif sebut semulia-mulia ilmu? Kerana ia dari jumlah ilmu tauhid. Bahkan tetapi ia pati ilmu tauhid. Dia jumlah daripada jumlah ilmu tauhid, bahkan ia pati ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama. Ilmu tasawuf mendidik kita supaya kita yakin dengan sifat sama itu, sehingga kita boleh menjaga perkara-perkara yang datang daripada maksiat perkataan, sama ada perkataan itu daripada lidah maupun perkataan itu daripada qalbun. Sehingga kan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan termasuk di dalam ghibah hati, ghibah hati, iaitu buruk sangka dan berkata-kata keburukan orang lain di dalam hati. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Sir Salikin. Jadi kalau kita yakin Allah Maha mendengar, dan mendengar Allah itu tidak ada had batas, had jarak. Dalam hati pun Allah dengar. Jadi merasa takut dia, merasa waspada. Lalu jadilah kita hamba yang wara', hamba yang wara', yang sentiasa berhati-hati dalam segala perkara. Sebab itu dikatakan ilmu tasawuf ini pati kepada ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid, ada Allah, Allah itu wujud. Ilmu tasawuf mendidik kita supaya kita dapat merasai akan kewujudan Allah. Istilah kata ulama, man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Jadi kita tahu Allah ada. Ini usulnya, ini ilmu tauhid. Jadi ilmu tasawuf mendidik kita merasai akan kewujudan Allah. Aynama kuntum fasamma wajhullah.
Di mana pun kau berada, kau dapat menemui akan kebesaran Allah, kewujudan Allah. Jadi tak kira, sebab ada Allah tiada bertempat. Jadi di mana-mana pun kita merasai akan kewujudan Allah. Jadi bila kita merasai akan kewujudan Allah, pada ketika itu datang satu perasaan yang dianugerahkan oleh Allah, khaufun, takut. Nak buat jahat, takut. Nak buat perkara yang Allah tak redha, takut. Sebab Allah, ya, wujud Allah tiada bertempat. Ini ilmu tasawuf. Sebab itu disebut kepada kita pati kepada ilmu tauhid. Dan adapun nisbah ilmu tasawuf ini, maka iaitu setengah daripada ilmu agama yang 3 bagi. Nisbah ilmu ini setengah daripada ilmu agama. Siapa mengatakan ilmu tasawuf ini bukan ilmu agama, silap. Sebab larangan kibir ini ada dalam Quran. Larangan mengumpat ada dalam Quran. Ikhlas ada dalam Quran. Allah perintahkan kita ikhlas. Maka tasawuf ini mendidik kita supaya mengikhlaskan ini. Makna ikhlas ini tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah dalam amalan, dalam akidah, dalam amalan. Jika akidah kita tidak menyekutukan Allah, dalam amalan pun kita tidak menyekutukan Allah. Jadi apabila kita ini ikhlas, baik itu dalam Quran ada suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas. Orang yang ikhlas ini orang yang akidahnya benar. Di mana-mana pun dia pergi, dia tidak akan berubah. Di mana-mana pun, kemana pun dia pergi, dia tidak akan berubah. Ya. Sebab ini arahan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang telah memberikan penyaksian Tuhan kami Allah, maka Allah perintahkan summa istaqamu, istiqamah. Kemana pun, di manalah dia berada, sebab dia dah yakin dengan Allah. Di mana pun aku berada, aku sentiasa dalam pemerhatian Allah, dalam pendengaran Allah. Aku tak boleh lari. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, lalu dia takkan berubah ke mana-mana pun. Sebab itu apabila kita mempunyai perubahan, menunjukkan kita tak yakin dengan Islam. Baik itu Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, Allah takkan terima dia sekali-kali. Allah takkan terima dia. Sebab itu Allah sebut udkhulu fis silmi kafah. Cara hidupnya Islam, tata caranya, kehidupan Islam, muamalahnya Islam, pakaiannya Islam, perkahwinannya Islam, jinayahnya, urusan negaranya Islam. Kecuali orang yang ragu dengan Allah.
Orang yang ragu dengan agama Allah, bila dia ragu dengan agama Allah, bermakna dia ragu dengan Allah. Dia ragu dengan Allah kerana dia ragu dengan pentadbiran Allah. Dia ragu dengan hukum Allah. Mana ilmu agama yang 3 bahagi itu, iaitu ilmu usul, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Ini ilmu agama. Zaman ni macam-macam. Ada orang kata zikir Allahu Allahu, bukan zikir. Walahal ada dalam hadis, la taqumu sa'ah ala ahadin yaqulu Allahu Allahu. Selagi orang ni sebut Allahu Allahu, tidak terjadinya qiyamah. Jadi hebat. Allah ini maha hebat. Sebab itu Masya Allah, tasawuf ini mendidik kita, membersihkan fiqh kita. Kita beragama, salat, berpakaian secara Islam. Kenapa kita mesti berubah dengan pakaian Islam itu sendiri? Apakah kita ragu dengan Allah? Karena Islam ini Allah punya. Kalau kita ragu dengan apa yang pada Allah, bermakna kita ragu dengan Allah. Kalau kita rasa agama ini tidak sempurna, makna kita ragu dengan yang maha sempurna. Mana mungkin yang maha sempurna melakukan perkara yang tidak sempurna? Mustahil. Mustahil. Jadi sebab itu orang yang istiqamah dengan agama, kena istiqamah yakin dengan Allah. Kita nak jadi baik susah, tapi nak jadi jahat senang. Kita nak jadi baik kena mujahadah puluhan tahun, tapi kita boleh jadi jahat dalam masa 1 hari sahaja. Kita ditarbiyah setahun, kita balik hari raya Aidilfitri, setahun hak tarbiyah kita hilang dalam masa 1 hari. Sebab apa? Sebab nak jadi baik susah, nak jadi jahat senang. Kenapa nak jadi baik susah, nak jadi jahat senang? Nabi dah sebut dalam hadis, jalan ke neraka Allah ini indah, senang. Dan jalan ke syurga Allah ini penuh dengan liku-liku, tak cantik, tak elok. Jalan nak ke sana itu susah, tetapi isinya indah. Jalan ke neraka Allah senang, tetapi isinya adalah susah dan sengsara. Dalam surah Al-Waqi'ah, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Minuman ya hamim, bukan air yang lazat. Sekali masuk di dalam kerongkong kita, hancur semuanya. Macam kita minum racun dalam dunia ni, sakitlah. Tetapi beribu-ribu kali gandanya dengan azab neraka Allah. Sebab itu sampai satu masa Nabi kata, besok sampai satu masa Islam agama ini penuh dengan fitnah, nak dah hampir qiyamah.
Nabi kata, pertahankan agama kamu walaupun kamu terpaksa memakan pucuk-pucuk kayu. Nabi kata, larilah ke gunung-gunung dan ke hutan-hutan demi menyelamatkan agama. Tatkala zaman semua orang telah rosak, di kalangan orang yang besar sehingga alim ulama, orang yang jahil semua rosak, Nabi kata, larilah. Yang ni dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba fatuba lil ghuraba fatuba lil ghuraba. Nabi sebut bermula Islam itu asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan bermula besok akan datang Islam ini akan bermula seperti mana permulaannya asing. Sedikit orang akan mempertahankan agama. Lalu Nabi ulang 3 kali. Fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah akan orang-orang yang asing, golongan yang sedikit yang sanggup mempertahankan agama, yang membuang segala urusan yang lain. Mereka dah tak kejar dunia, yang daripada dulu sampai sekarang menipu kita. Sekarang kita gaduh pasal dunia, menipu pasal dunia, khianat pasal dunia. Untung orang yang asing. Semalam seorang ulama meninggal lagi, guru kepada Habib Rizik. Sebab itu habis ni tidak tahu berapa lamakah umur Abi ada. Habis ni tak tahu berapa lama lagi umur Abi ada. Syekh Ali Jabir muda orang dia. Umur sekarang tidak menjamin seseorang itu boleh hidup lama. Allah mengangkat satu demi satu orang-orang alim di muka bumi. Abi ni bukan orang alim, bukan orang alim. Apa yang kita risaukan apabila paku-paku bumi ini diangkat oleh Allah. Ulama ini seumpama paku-paku bumi. Paku ini dicabut satu persatu di muka bumi Allah. Dalam minggu ini berlaku macam-macam. Gempa bumi di Indonesia. Hari ini berlakunya letusan gunung berapi di Indonesia. Kita di sini boleh senang ketawa dan sebagainya. Kita boleh lagi. Tapi Allah uji mereka ini, menunjukkan kepada kita satu perkara, apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Ini yang disebut dalam ayat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Orang mukmin dia gunakannya berfikir. Fikir. Tapi ini zaman yang akhir. Zaman akhir, manusia tidak memikirkan tentang akhirah itu sendiri. Ruang kepalanya sedikit memikirkan akhirah, tetapi lebih banyak diisi dengan perkara yang lain. Bahkan tetapi ilmu tasawuf ini mentahqiqkan ia bagi ilmu usul. Ilmu tasawuf ini dia mentahqiqkan ilmu usul. Dia mengkuatkan lagi ilmu usul.
Ini ilmu tasawuf. Dan mengheningkan ia bagi ilmu fiqh. Dia bersihkan ilmu fiqh. Kita salat bersih, puasa bersih. Allah didik kita dengan puasa tahan siang hari sebulan. Tapi tarbiyah itu jadi sia-sia. Kita tak boleh tahan nafsu kita dari melanggar perintah Allah. Kita nampak benda lain. Allah didik kita tahan. Kenapa kita tak boleh tahan sepanjang hidup kita melakukan maksiat? Kita berani lagi. Korek hidung, korek telinga kita takut. Korek aib orang kenapa tak takut? Makan siang hari dalam bulan Ramadan makanan yang halal daripada makanan rumah kita. Kita takut sebab kita kata batal puasa dan Allah melihat. Kenapa kita tidak takut makan daripada sumber yang haram? Apakah Allah tidak melihat? Allah buta dalam bulan selain bulan Ramadan. Allah buta daripada bulan selain bulan Ramadan. Ramadan saja Allah melihat. Syawal Allah buta. Zulhijjah adakah Allah buta? Jamadil awal, Jamadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir. Kita dah nak masuk Maulid. Dah nak masuk Maulid, dah masuk Rejab. Dah nak masuk Rejab. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Apa yang kita buat dalam masa setahun? Apa kita dah buat? Ni nak jumpa Ramadan lagi. Pertengahan bulan 4 kita akan jumpa Ramadan. Apa kita dah buat dalam masa setahun? Kalaulah Allah matikan pada hari ini dan malam ini, siapa tahu dia boleh hidup sampai besok. Jika Allah cabut nyawa kita, apa yang kita dah buat? Kita masih tak berubah. Perangai yang sama, kejahatan yang sama, amal kebajikan yang sedikit. Dan ada pun awal-awal orang yang menghantar akan al-mutasawuf seperti barang yang dikata orang. Siapa dia yang menghantar seawal-awal yang menghantar al-mutasawuf ini? Yang mengarang, yang menulis, yaitu Syekh Junaid al-Baghdadi. Dan ada pun nama al-mutasawuf ini, maka iaitu al-mutasawuf. Nama dia al-mutasawuf. Dan al-muqalbun. Al-muqalbun pun al-mutasawuf. Al-mubatin pun al-mutasawuf. Al-muladuni pun al-mutasawuf. Ini istilah. Ya, istilah. Ilmu mukasyafah pun al-mutasawuf. Ini istilah. Ilmu asrar pun dia juga. Ilmu maknun dia juga. Ilmu haqiqah dia juga. Ilmu zawqi pun dia juga ilmu tasawuf. Ini nama-namanya. Ilmu wajdani dan beberapa lagi namanya yang lain daripada yang tersebut itu. Banyak istilah. Banyaklah istilah ilmu tasawuf. Baca ilmu fiqh. Ilmu faraid, ilmu fiqh juga. Munakahah, ilmu fiqh juga. Muamalah daripada ilmu fiqh juga. Ini istilah. Walhal kesemuanya daripada ilmu tasawuf. Namanya orang sebut lain-lain. Ini ilmu asrar. Itu juga ilmu tasawuf.
Dan ada pun tempat ambil ilmu ini, maka iaitu daripada Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada perkataan segala ahlinya, yang sampai mereka itu kepada martabat yang diterima orang akan perkataannya, perkataan-perkataan ulama-ulama tasawuf, ahlul hikmah. Sebab setiap perkataan ulama ini mempunyai hikmah, jadi hikmah. Kalau perkataan ini mahu menjadi hikmah, maka kata ulama, jangan makan perkara yang haram. Perkataan ini akan menjadi hikmah. Perkataan-perkataan yang keluar menjadi hikmah. Dan ada pun hukum syarak pada menuntut ilmu tasawuf ini, maka iaitu wajib ain, wajib atas tiap-tiap orang yang kuasa. Orang yang kuasa macam mana? Yang sempurna panca inderanya. Ini dia dah buta, pekak pula, hilang taklif menuntut ilmu. Jadi wajib ain ini atas diri. Ini habis selalu cakap macam ni. Orang ingat semayang aja wajib, menuntut ilmu tak wajib. Walhal menuntut ilmu wajib fardu ain, semayang juga fardu ain. Cuba kita bayangkan dulu berapa lama kita tinggal mengaji. Sama hukumnya dengan tinggal salat. Dalam kitab berita penuntut disebut macam ni, barang yang berhubung kepada yang wajib jadi wajib. Semayang wajib, mempelajari ilmu salat juga wajib, meninggalkan mengumpat wajib, mempelajari ilmu itu juga wajib. Kita mengaji berapa tahun? Kita tinggal mengaji dulu berapa tahun? Daripada akil balik sampailah kita mula. Kalau kita baru mula umur 40 tahun, bermakna kita berdosa meninggalkan ilmu dari umur akil balik sehingga umur 40 tahun. Sama dosanya dengan kita meninggalkan salat, sama dosanya dengan kita meninggalkan zakat, sama dosanya dengan kita meninggalkan puasa. Barang yang berhubung. Tapi orang tak nampak. Tak apa, tak mengaji tak apa. Sebab dia wajib aini. Wajib ain ini, fardu ain ini bukan fardu kifayah. Fardu kifayah jika salat jamaah 3 orang buat atau 2 orang buat, semua orang lepas. Tapi semayang fardu, kalau satu qaryah 2 orang yang semayang, satu qaryah tak lepas. Wajib semayang setiap individu. Sama juga dengan mengaji. Tapi orang tak nampak dosa ni, sebab dia kata dia orang baik-baik, dia orang soleh-soleh, saya dah zikir, saya dah solat. Tapi ilmu aqaid lepas tak? Ilmu tasawuf dia lepas tak? Kadar yang fardu ain. Ini yang kita kena khawatirkan. Perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Menuntut ilmu itu wajib dan beramal ilmu juga wajib.
Mengaji jangan sombong, meninggalkan sombong juga wajib. Mengaji jangan hubbud dunya, meninggalkan hubbud dunya juga wajib. Mengaji kena sabar, ilmunya ilmu sabar, dan sabar itu wajib. Mengaji ilmu syukur dan amalan syukur itu wajib. Bukan sekadar mengaji tetapi kita tidak beramal. Mengaji ilmu salat itu wajib. Sebab itu datang satu syair Arab, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pokok yang tidak berbuah. Maka ada orang mengaji tapi dia tidak mahu mengamalkan ilmu yang wajib atasnya. Ramai orang buat sebahagian yang wajib dan meninggalkan perkara yang wajib yang lain. Ni jaga ni. Jangan lepas pandang. Banyak benda jangan lepas pandang. Solat pun wajib. Menghubungkan silaturahim pun wajib. Ke macam mana Nadi? Ke habis salah? Habis orang bodoh? Habis ke orang pandai? Habis orang bodoh? Macam mana awal? Salat 5 waktu wajib. Putus silaturahim wajib tak? Wajib putus ke wajib sambung? Kalau tak sambung, haram tak? Selama mana memutuskan selama tu berdosa tak? Berdosa. Jangan ingat saya solat. Sebab itu kata ulama Syekh Daud Al-Fatani, kalau tak silap Abi dalam Minyatul Musalli, seseorang itu melaksanakan satu kewajipan tetapi meninggalkan kewajipan yang lain. Dia salat, dalam satu perkara dia sum'ah, dia riya. Meninggalkan riya itu wajib, meninggalkan sum'ah itu wajib. Macam mana dalam keadaan melakukan perkara yang wajib, dalam waktu yang sama melakukan perkara yang haram? Macam mana? Macam mana? Wajib pun buat, haram pun buat. Sebab itu kita ibadatlah sepanjang masa, tapi ibadat kita tak jadi apa-apa. Inilah kata orang muflis. Nabi sebut muflis, 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 muflis. Balik besok kosong. Bagi isteri, macam mana pun hebat pun kalian, jangan sekali-kali nusus dengan suami kalian. Walaupun kalian orang pandai, jangan nusus dengan suami. Kalian orang hebat, jangan nusus dengan suami. Sebab nusus itu haram. Taat itu menjadi satu kewajipan. Sebab Allah perintahkan kita berbuat amal saleh supaya kita menjadi saleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Beriman
akidah dah jaga, dah cantik, tak mensyirikkan Allah, buat amal saleh, jadi orang baik. Orang yang boleh berbuat amal saleh dan memelihara amal saleh, dia orang saleh. Sebab itu ulama dia sebut begini, beramal dengan amal yang saleh itu mudah, tetapi memelihara amal saleh itu susah. Nak buat amal saleh senang, nak sembahyang malam senang, nak puasa sunat Isnin Khamis senang, tapi nak memelihara ibadat itu supaya tidak hilang, tidak hapus, susah. Jangan jadi penat. Ibadat dalam sekelip mata kita menghilangkan seluruh ibadat yang kita telah buat. Dengan apa? Dengan riba, hasad, memutuskan silaturahim, dengki, ni khianat. Habis amalan baik kita, habis semua, habis, hilang. Jagalah, sampai semua orang sampai masa. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sebab itu kematian ini satu rahsia Allah. Inilah artinya qaid kuasa, iaitu pada barang yang lain daripada qadar, fardu ain daripada ilmu usul. Adapun barang yang ada ia daripada qadar, fardu ain daripada ilmu usul, maka iaitu wajib ain atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, sama ada kuasa ia atau tiada kuasa. Ilmu tauhid mesti tahqiq. Mampu tak mampu, mesti mengetahui ilmu tauhid supaya tidak mensyirikkan Allah. Mesti tahqiq, mesti yakin, jangan ragu sekali-kali dengan Allah. Zat Allah Maha Berkuasa, jangan ragu. Jangan ragu. Zat Allah yang Maha Kaya, jangan ragu. Orang mukmin dia takkan miskin, sebab dia hamba kepada Zat yang Maha Kaya. Dia tak miskin. Kenapa? Kenapa Abi cakap dia tak miskin? Sebab dia yakin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takutkan Allah, Allah lepaskan segala perkara masalah diangkat. Yang boleh takut ni orang mukmin. Orang ragu tak boleh takut. Orang tak percayakan akan Allah tak boleh takut. Orang yang tahqiq sahaja yang boleh takut. Orang yang yakin betul-betul dengan Allah yang boleh takut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang yakin dengan Allah saja yang boleh takut, dan orang ini yang layak menerima rezeki yang tidak disangka-sangka, tak boleh hitung dari mana datangnya pertolongan Allah.
Sebab itu kata ulama, sebanyak mana keyakinan kamu kepada Allah, sebanyak itulah kamu akan menerima pertolongan Allah. Sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itulah kita menerima nusrah Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang boleh serah dengan Allah, Allah cukupkan segala kehidupannya, keperluannya. Siapa yang boleh serah dengan Allah? Orang yang betul yakin dengan Allah, orang yang tak pernah ragu dengan Allah, orang yang tak pernah rasa ragu dengan Allah. Sebab dia yakin. Kenapa dia yakin? Allah yang akan mencukupkan dia. Sebab Allah zat yang maha kaya, yang mempunyai ilmu Allah. Kalau kita bodoh, yang mempunyai ilmu Allah, kenapa tak minta dengan Allah? Nabi minta dengan Allah tak? Nabi minta dengan Allah tak? Ada dalam Quran ni? Ada dalam Quran tak, Rifki? Rabbi zidni ilma tu kan? Qala Rabbi zidni ilma. Al-Quran kan? Ya. Dan Nabi pun berdoa. Nabi Musa doa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Jadi kenapa kita tak minta? Sebab kita rasa dah pandai. Inilah jahatnya kita yang kita tak nampak. Bila kita susah baru cari Allah. Bila senang kita tak nak cari Allah, dah sakit baru cari Allah. Masa sihat mintalah doa supaya dipelihara dari sakit. Jangan dah sakit baru minta. Ada satu orang aulia, dia berdoa, Ya Allah, kurniakan kepada aku rezeki yang tidak payah aku susah-susah, iaitu min haitsu la ahtasib. Allah kabulkan doanya. Yang ini pengajaran yang Nabi nak bagi ni. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Maka di dalam penjara tersebut adanya seorang ulama. Dia menceritakan doanya kepada ulama tersebut. Lalu tersenyum ulama itu. Katanya, doamu telah dikabulkan oleh Allah kerana engkau meminta akan rezeki yang tidak payah engkau usahakan. Lalu engkau duduk di dalam penjara ini dengan engkau mendapat makan dan minum secara percuma dengan tidak payah engkau usahakan. Maka engkau silap kerana engkau terlupa meminta keselamatan. Jadi kena minta selamat. Nabi nak tanya, dalam sebulan ni berapa kali kita minta Allah selamatkan kita? Kita minta sihat, tak minta selamat. Kita minta rezeki, tak minta selamat. Jadi rezeki kita tidak selamat, kesihatan kita tidak selamat. Itu datang doa, Allahumma jammilna bil afiyati wassalama. Afiat dan selamat, sehat dan selamat. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah.
Dan minta akan dikurniakan kebenaran takut dan istiqamah dalam takut. Bukan minta takut. Jadi di sini takut, di luar tak takut. Itu ada orang yang boleh pakai tudung, boleh buka tudung. Ada orang yang baik sini, di sana jahat. Sebab tak minta wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Minta istiqamah dalam amal soleh, minta istiqamah. Minta sihat, selamat. Minta rezeki, selamat. Hadis lama. Adapun barang yang ada ia daripada qadar fardhu ain, dan adapun segala masalah ilmu tasawuf ini, maka iaitu beberapa bicara yang bergantung ia. Apa masalah ilmu tasawuf ini? Ke mana masalahnya? Dia nak selesaikan masalah. Bergantung ia dengan musyahadah akan hak Allah Ta'ala. Apa musyahadah? Penyaksian. Jadi orang yang mengaji ilmu tasawuf ini, iaitu supaya kita ni tadi dapat mengekalkan akan penyaksian kita kepada Allah. Mengaji masih kerana dia, makan minum kerana dia, berkahwin kerana dia, semua kerana dia, cari rezeki kerana dia. Kenapa nak kerana dia? Sebab hidup nak berkat. Oh, aku cari rezeki ini kerana Allah, bukan sebab aku susah. Besok bila dah senang, dengan senang ini tadi kita jadi berbuat maksiat. Tapi kalau kita cari rezeki itu kerana Allah, lalu Allah memberikan kemajuan di dalam perniagaan, maka rezeki kita itu dapat berbuat baik kepada Allah. Dengan Allah majukan meniaga kita, kita boleh bantu orang lain. Kenapa pula? Aku dulu pun susah, sekarang Allah bagi aku senang. Kalau untuk mengangkat susah bila kita senang, ketika itu kita mula lawan Allah dengan kesenangan kita. Itu hadis yang pertama dalam kitab hadis. Apa dia? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebab apa kau buatnya? Itu kena betul. Ini kata bergantung dengan musyahadah akan hak Allah, supaya sentiasa menyaksikan akan kebesaran Allah. Nampak? Jadi orang ni tak lupa Allah. Susah pun tak lupa Allah, senang pun tak lupa Allah, sehat pun tak lupa Allah, sakit pun tak lupa Allah, masa bodoh pun tak lupa Allah, masa pandai pun tak lupa Allah. Jadi ini tasawuf. Dan beberapa bicara yang bergantung ia dengan segala maqam dan ahwal bagi segala kaum yang arifin dan salihin. Dia bicara tentang beberapa maqam dan hal-hal orang arif, orang saleh. Orang arif ni macam mana, orang soleh ni macam mana. Selalu kita faham, oh ni buat baik. Pada syaraknya, yang tu baik. Pada Allahnya, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tetapi hukum syaraknya melihat pada zahir perbuatan.
Buruk sangka manusia tak tahu. Riak manusia tak tahu. Sum'ah ujub manusia tak tahu. Tak boleh jadi hukum. Tetapi yang menghukum kita ujub, sum'ah dan ujub, riak, kibir dan sebagainya Allah. Syarak menghukum pada zahir perbuatan. Yang tahu Allah. Kita habis cakap dengan Kushairi. Kita kalau jumpa orang alim, kita ihtiram dia, cukup-cukup. Nasinya kalau kurang, sebelum dia minta, kita pun tanya nak tambah tak? Betul tak lo? Kenapa ayah kita tak boleh buat macam tu? Kita tunggu ayah kita minta dulu. Nampak tak kita menipu? Dan kita tak tahu mana kebenaran. Namanya kita berlakon ke betul-betul? Berlakon. Kita nak tunjukkan akulah murid yang baik. Hakikatnya kita adalah orang jahat. Sebab kata ulama tasawuf, pekerjaan yang sama dalam dua keadaan, sirran wa alaniyah, sembunyi pun macam itulah kita, secara terang-terang pun macam itulah kita. Macam mana kita boleh buat pada orang alim, pada orang lain, kita boleh disama di rumah kita. Begitulah yang kita buat kepada dua ibu bapa kita. Maka benarlah pekerjaan kita. Ya dah. Ni Naufal. Guru Naufal datang dari jauh, terbang jauh. Sanggup tak kita ihtiram, nak pergi mana Syekh? Mana tak? Mana tak? Syekh dah makan belum? Tengah makan, kita cucikan tangan Syekh kita. Betul tak? Berapa kali dalam hidup kita cuci tangan ayah-ayah kita? Berapa kali Pak? Salah tak? Salah tak? Salah. Ihtiram kepada orang alim itu dituntut, dan ihtiram kepada dua ibu bapa itu juga dituntut. Ke Abi salah ni kira? Abi ni gila ni, tak betul ni. Orang lain kan suruh buat macam tu. Kalau datang ini orang alim besar-besar, cuci tangan dia nak makan, ceduk nasi dia. Kalau bapak tak payah, sebab bapak bukan orang alim, ibu bukan orang alim, guru kan ibrah ibu bapa, dan ibu bapa juga ibrahnya ibu bapa. Ibu bapa kandung kita adalah hakikat. Ibu bapa dan guru ini adalah isyarah kepada ibu bapa. Mana muallimuka kawalidik, guru macam dua ibu bapa kamu. Ati' amrahu, taat perintahnya. Wajlis amamahu, duduk di hadapannya. Biadabin, dengan penuh adab. Wahtiramin, dan penuh dengan penghormatan. Maka begitulah dengan kedua ibu bapa kita. Ati' amrah, taat perintahnya. Selagi mana perintah itu tidak keluar daripada agama. Wajlis amamahu biadabin. Kalau depan guru kita, kita tak berani nak lunjurkan kaki. Depan bapak kita, jangan lunjurkan kaki. Wahtiramin, dan muliakan mereka juga. Macam mana kita memuliakan orang-orang alim yang lain? Maka balik di rumah kita, kita ada orang yang terlebih aula dimuliakan. Barulah kita tak berlakon.
Kita berlakon jadi orang baik, rupanya kita jahat pada sisi Allah. Kamu tak pernah cuci tangan ayah kamu. Kamu tak pernah tambahkan nasi ayah kamu. Kamu tak pernah cedokkan nasi ayah dan ibu kamu. Quran 30 juzuk. Kitab berkoyan-koyan mengaji. Saya sayang ayah saya. Memanglah sayang sebab ayah ada tanah 15 ekar. Cuba ayah tu miskin. Siapa yang membesarkan kita? Kita doa tak ibu bapa kita yang masih hidup sekarang? Kalau dia dah mati, mana doa kita? Mana Fatihah kita? Mana Fatihah kita? Mana tahlil kita? Untuk mak ayah kita yang dah meninggal dunia. Ingat, boleh masuk saja-saja dengan semayang. Anak yang derhaka, dia kuat solat, dia kuat puasa, tetapi dia meninggalkan, dia derhaka kepada dua ibu bapanya, tetap terjun di dalam neraka Allah. Inilah kerjanya masalah yang dihantar kepada kita tentang ilmu tasawuf. Betul jalan gitu. Yang ni aku dah silap ni, aku dah silap ni. Betul balik. Betul balik, betul balik, betul balik, balik-balik ke jalan ni. Ke macam mana? Ke habis salah. Ke habis salah. Macam mana awal? Awal Abi tak betul ya. Salah ni, minta maaf lah kalau Abi salah. Apa yang Abi cakap ni kalau salah minta maaf. Begitu ya. Ya dah. Sebab kita semua nak jadi orang baik. Dan yang bergantung dengan segala adab mereka itu, dia jadikan kita adab yang baik. Nah, orang sekarang ilmunya banyak, adabnya kurang. Orang dulu bodoh tapi adab dia tinggi. Habis ulang balik. Dulu kalau kita naik basikal, kalau kita jumpa orang tua jalan kaki, kita berhenti ke kita terus jalan? Abang Usuk, kita berhenti, kita tegur, Pak Cik, Pak Haji, saya jalan dulu ya. Ini kalau di kampung-kampung lah, betul tak kan? Abi dulu kecil-kecil macam tu. Ada orang nak pergi kedai, Abi naik basikal, tegur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana pergi kedai? Kalau kita kosong, kita tumpangkan, naiklah sekali. Kalau tak nak, kita minta izin, saya jalan dulu ya Pak Cik. Kalau dia kata janganlah, kita sama-sama lah dengan dia. Dulu orang bodoh tapi adab tinggi. Sekarang orang pandai tapi adabnya hilang. Jadi dengan tidak ada adab ini, maka ilmu tasawuf ini dia mengajar kita, mendidik kita jadi takdib balik. Jaga adab balik. Jaga adab balik. Ya. Ini fungsinya. Ya. Setengah orang salah faham. Mengaji ilmu tasawuf nak naik ke langit. Langit mana nak naik? Kau nak naik pakai apa? Roket? Betul orang takut mengaji ilmu tasawuf.
ditakut-takutkan. Ilmu tasawuf ni ilmu tinggi. Tinggi mana? Ya. Takkan tinggi suruh cium tangan mak ayah, suruh lalu depan orang tunduk, saya tumpang lalu boleh, minta izin, jangan lalu lalang depan orang tua. Ini ilmu tasawuf. Dia ajar kita jadi orang baik. Barulah betul apa yang ada dalam Quran. Apa fikir Rifki lah. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Ini apa? Sejuk mata isteri kita, isteri yang menyejukkan mata hati kita. Anak-anak kita, anak-anak yang menyejukkan mata hati kita. Itu yang Nabi sebut. Apabila hampir sahaja kiamat, anak-anak menjadi masalah kepada dua ibu bapa, bukan jadi qurratu a'yun. Ni dah tak sejuk. Ya. Jadi kita jangan masukkan anak-anak itu jadi masalah. Kita didik baik-baik. Sikit lagi. Malam ni tak bolehlah satu muka nampak lah. Ya. Ni panjang sangat celoteh ni, tak sampai satu muka. Dan amalan mereka itu faedah dan tersebut di dalam Jawahirul Fiqh. Bermula sebab dinamakan akan ilmu ini ilmu qalbun, ilmu batin, dan ilmu laduni, dan ilmu mukasyafah, dan asrar, ilmu zauki, dan ilmu wajdani, iaitu kerana adalah ia ilmu yang dibangsakan akan dia kepada perasaan dan pendapatan hati. Kenapa dibagi nama ilmu asrar, wajdani, mukasyafah? Ilmu ni berkait-mait dengan perasaan. Rasa sombong, rasa dengki, rasa ni duduk semua sini. Sini. Tak nak ikut nasihat, bongkak, sini, semua sini. Aku lebih baik dari orang lain, sini. Nampak tak? Sini. Dan kat sini. Kan bongkak kat sini, sombong kat sini, tak menerima teguran di sini. Sini. Dan betul dia kata ilmu mukasyafah, asrar, wajdani, zauqi, ilmu rasa. Bersihkan rasa-rasa yang tidak diredai Allah. Nak minta maaf senang ke susah? Suat. Nak minta maaf senang ke susah? Itu ada istilah aku tak maafkan kau sampai akhirat nanti. Padahal Nabi sebut mukmin yang lebih baik adalah mukmin yang mendahului memberi kemaafan. Mukmin yang boleh meminta maaf untuk salah tak salah. Senang nak minta maaf. Saya minta maaf. Walaupun kita tak salah, saya minta maaf. Kenapa Abi cakap macam tu? Baik. Perkataan Nabi ni, kalau kamu pandang daripada satu sudut, kamu nampak satu sudut. Tapi kalau kamu buka lagi akal kamu, kamu nampak banyak perkara yang lebih luas. Kamu akan pandang perkataan Nabi ini daripada sudut manusia dengan manusia. Baik. Nabi maksum tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum tak? Bila maksum ni ada dosa tak?
Jadi kenapa Nabi istighfar? Kita faham istighfar ini mengampunkan, minta ampun dosa. Kenapa Nabi istighfar walaupun Nabi tak ada dosa? Bang, kalau hari-hari akak datang minta maaf dengan abang, sejuk tak hati abang? Hari-hari akak datang minta maaf dengan abang, sejuk tak hati? Tak perlu tunggu ada dosa nak minta maaf. Tapi sebab kita ego. Nah, macam mana Mirul? Hari-hari tak ada minta maaf. Hari-hari. Hari-hari tak. Hari-hari kena ajar isteri. Hari-hari minta maaf. Jangan tunggu buat salah minta maaf. Didik. Dan seorang suami jangan ego meminta maaf pada isteri. Nodi, selain pada hari raya itu hari, ada minta maaf dengan Syida? Ada tak? Minta maaf lepas hari raya ada? Ada, bagus. Saya minta maaf ya. Sebab seorang suami pun tak terlepas daripada berbuat salah. Betul? Minta maaf. Jangan tunggu hari raya. Takut tak sampai hari raya kita mati. Apa salah dengan adik-beradik? Kan? Mesej. Saya minta maaf sepanjang saya hidup ini, jika saya ada buat salah, saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa? Mesej semua adik-beradik kita. Tak ada istilah buang terbiat, tak ada buang terbiat. Orang Melayu kalau macam tu dia kata buang terbiat dan nak mati. Tak ada. Tak ada istilah. Sebab apabila dosa itu belum diampunkan, masalahnya jika mereka mati dahulu ataupun kita mati terdahulu, maka dosa itu masih belum diampunkan. Dia simpan. Kenapa Abi kata seorang suami kena memaafkan isteri dan anak-anaknya, dan dia kena minta maaf? Suami, ayah kena minta maaf tak dengan anak-anak? Kena. Masa kita jahil dulu, kita beri makan mereka dengan makanan sumber yang haram. Kita tinggalkan kefarduan sebagai seorang ayah, mengajar fiqah, mengajar tasawuf, mengajar tauhid kepada mereka. Walhal itu tanggungjawab seorang ayah. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Ini kewajipan. Bukan sekadar beli baju, siapkan rumah, bagi makan. Tak. Kalau dia jahil bab agama yang fardu ain, wajib kita ajar mereka. Wajib. Kalau isteri kita tak tahu hukum hakam agama, selama mana dia tidak tahu, maka selama itu kita berdosa selama-lamanya. Jangan main-main. Naufal kena ajar isteri. Ma'il pun kena ajar. Kalau solat dia tak sah, kita tanggung. Sebab dia di bawah tanggungjawab seorang suami. Wuduknya tak sah, kita tanggung. Lepas itu kita ni jadi suami ni agak susah. Susah. Ilmunya. Itu Abi dulu pernah cakap. Wuduk Umi ambil semayang, Abi tengok. Abi puas hati, barulah Abi lepaskan. Benar ke dia orang ambil wuduk mengikut kehendak syarak ni? Dia solat, kita tengok betul ke cara solat mengikut kehendak syarak? Dah selesai, lepas.
Sebab segala amalannya itu tergantung ia atas suaminya. Yang ni kena jaga. Begitu juga anak perempuan yang selama mana ia belum kita kahwinkan, auratnya semuanya susah nak masuk jannah Allah. Baitu Imam Syafi'i dia buat nazam, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk syurga. Itu Imam Syafi'i. Kita, aku ahli syurga. Ya, aku ahli syurga apa? Ada semayang tak tinggal 5 waktu. Imam Syafi'i bercakap, memberitahu Allah, wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku tak kuat nak masuk neraka Engkau. Nampak? Kita mampu lagi lawan Allah. Kita lawan lagi Allah. Seolah-olah kita menempah untuk masuk neraka Allah. Imam Syafi'i. Nampak tak? Fahab li taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim. Malam-malam kita cakap dengan Allah, ya Allah, dosaku banyak, dosaku banyak ya Allah, dosaku banyak ya Allah, ampunkanlah salah aku, ampunkanlah salah. Sebenarnya kita nakkan pengampunan Allah. Apa yang kita buat, sebenarnya kita dapat Allah ampunkan kita, Allah redha kita di dunia dan di akhirat. Kita berhenti setakat dia. Yang dilimpahkan akan dia ke dalam hati ahlinya daripada Tuhan yang Karim, Al-Mannan, dan iaitu malah esok sama. Jadi dah setakat ni dah apa yang Abi nak pesan dekat diri Abi dan kamu semua. Berusahalah ke arah kebaikan dan tidak rugi apabila kita mula menjadi insan yang baik. Dan kalau hati kita ikhlas, kita dalam i'anah Allah, dalam pertolongan Allah. Sebab Allah sayang orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan. Allah sayang sangat. Betul selalu habis cakap, buat semua benda kerana kita menuntut rahmat, sebab kita menagih kasih dan sayang Allah. Ya tak? Kalau Allah tak sayang kita, macam mana kira? Apa jadi dengan kita dah? Ya tak Nadi? Ya tak Azim? Apa dah jadi dengan kita kalau Allah tak sayang kita? Kita tak tahu jadi apa sekarang kalau Allah tak sayang kita. Tak? Abu semua, Oci, Daniel, kalau Allah tak sayang kita. Kita buat silap, tapi masih ada rahmat, sebab Allah masih sayang kita. Allah masih sayang kita. Bila Allah sayang kita, Allah bimbing kita.
Sama ada bimbingan itu Allah tunjukkan kepada kita daripada mulut-mulut hamba-Nya. Sama ada mulut itu daripada lisan sahabat kita, daripada lisan guru-guru kita, daripada siapa pun sekalipun. Kadang-kala kasih Allah itu, Allah nak bimbing kita dan Allah ingat kita dengan sakit yang Allah bagi kepada kita dan kesusahan yang Allah bagi kepada kita, supaya kita menyadari bahawa engkau itu masih aku sayang. Kalau engkau aku tak sayang, aku akan biarkan kau. Allah akan biarkan kita. Allah akan biarkan kita. Allah tidak benarkan kepada kita untuk mendengar kebaikan. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Pian. Summum umyun la yarji'un. Allah akan pekakkan telinga kita. Kita tak akan menerima nasihat kebaikan. Allah akan butakan mata kita. Kita tidak akan boleh melihat kebaikan. Tak nampak yang itu baik, walaupun dia jelas kebaikan. Ini dah setakat ni je. InsyaAllah kita jumpa malam esok. Malam ni dah lewat 9.20. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami ni hamba-hamba-Mu yang jahat. Ya Allah, baikkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, isteri kami dan anak-anak kami, mereka di kalangan orang jahat. Ya Allah, baikkan mereka juga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami banyak buat salah kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Maafkan kesalahan kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hidup kami sentiasa dalam kesesatan. Engkau bimbingkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Engkau berilah petunjuk atas kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami terus menerus dalam kesesatan ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sentiasa lalai dengan kehidupan ini yang terlalu lama menipu kami ya Allah. Maka Engkau ingatkan kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami di kalangan orang ingat ya Allah. Jadikan kami orang hamba-hamba yang sentiasa mengingati Engkau ya Allah. Sama ada dalam masa kami sihat, kami akan ingat Engkau ya Allah. Kami sakit, kami akan ingat Engkau ya Allah. Kami senang, kami akan ingat Engkau ya Allah. Kami susah pun kami akan ingat Engkau ya Allah. Jadikan setiap apa keadaan kami tetap ingat Engkau ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba yang akan melupakan Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon dengan tangan kami yang penuh dengan dosa dan maksiat yang terlalu kotor ini ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami ini ya Arhamar Rahimin. Angkatkanlah wabak COVID-19 di negara kami khususnya ya Allah, dan angkatlah mudarat ini ya Allah. Pelihara kami, keluarga kami, anak-anak isteri kami, adik-beradik kami dan keluarga mereka, sekian jamaah kami dan keluarga mereka, dan sekian orang yang mengenali kami dan keluarga mereka daripada wabak ini dan mudarat ini ya Allah. Engkaulah penjaga kami ya Arhamar Rahimin. Engkaulah penjaga kami ya Allah. Engkau yang mentadbir kami ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.